Terakhir sekali, adik-beradik kandung ataupun adik-beradik sebapa. Yastaftunaka, mereka orang Islam umatmu minta fatwa kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakanlah wahai Muhammad, Allahu yuftikum, Allah berikan fatwa kepada kalian fil kalalah, tentang kalalah. Kalalah lagi. Ini mru'un halaka, jika sekiranya seseorang telah meninggal dunia, laisa lahu walad, dan dia tidak ada anak-anak, walahu ukhtun, tapi dia ada seorang adik-beradik. Kat sini kata ulama, kandung atau sebapa. Bila ada kandung, sebapa tak dapat. Ingat? Tapi kalau tak ada kandung, sebapa akan dapat. Walahu ukhtun, kat sini dia ada seorang adik-beradik kandung ataupun sebapa. Falahan nisfu, maka dia akan dapat separuh. Dia akan dapat apa? Akan dapat separuh. Contoh kembali pada kes tadi. Kita buang balik Jailani ni. Agak dia meninggal, tak ada lah. Kita buang Samad ni. Okey. Mak mati, dia ada tadi nama apa? Nur tadi kan? Nur. Nur ni sebab, Nur ni apa nama? Satu bapa. Okey. Kita letak seorang lagi. Sini nama Nelofa contoh. Nelofa. Okey. Nelofa dengan mak ni adik-beradik kandung. Saya sebut tadi ayat tu, Allah kata kalau dia ada seorang je saudara perempuan. Sama ada Nelofa, mak ni mati, dia ada Nelofa, dia ada Noh, maka ketika ni yang dapat 1/2 adalah Nelofa. 1/2 dapat Nelofa. Dan Noh dapat apa Ustaz? Kalau kita belajar lagi dalam bab ni, Noh akan dapat 1/6 takmilah lis-sulusain, untuk menyempurnakan 2/3 hak adik-beradik. Takmilah. Baik. Adik-beradik si ibu dapat Ustaz? Tetap dapat. Dia tetap dapat. Dia kekal. Sebab dia ashabul furud. Sama juga macam ni, 1/2, dia tetap akan dapat. Keadaannya. Yang boleh halang adik-beradik si ibu, saya lupa nak sebut. Yang boleh halang adik-beradik si ibu hanya 2 je. Yang pertama, zuriat si mati. Tak kira lelaki ataupun perempuan. Yang kedua, asal si mati. Ayah, datuk dan ke atas, dia boleh menghalang adik-beradik dapat. Selain daripada tu, tak ada siapa boleh halang adik-beradik si ibu daripada dapat. Tok guru saya Ustaz Khusyari Saleh, dia kata apa? Kemungkinan kenapa Allah buat si ibu ni nampak kuat untuk menjaga maslahat anak-anak luar nikah. Anak-anak luar nikah walaupun dia tak berkahwin, anak tu nisbah kepada ibu. Jadi kalau ibu tu meninggal dunia, anak luar nikah akan dapat hak dia. Ya, anak tu akan dapat hak dia. Dan kalau ibu tu kahwin lain, mati kahwin lain, dia dah ada anak luar nikah seorang. Contoh dan dia kahwin seorang lagi, dia ada anak seorang lagi. Dan anak ni mati, yang seibu tu akan dapat juga pusaka dengan kadar 1/3 ataupun 1/6. Okey, jelas tuan-tuan Itu. Okey. Tetapi kat sini tuan-tuan sekalian, jika sekiranya Allah kata, Allah sebut dalam Quran lagi, walahu ukhtun falahan nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Kemudian Allah kata fa in kana tasnatain. Jika sekiranya saudara perempuan tu 2. Mak mati, dia ada seorang lagi, nama Nora contoh. 2 orang adik-beradik. Fa in kana tasnatain falahunna thulutsa. Maka dua-dua ni akan dapat berapa? 2/3. Maka ketika ni yang sebapa tak dapat apa-apa dah, sebab telah sempurna 2/3. Dah sempurna 2/3. Tapi jika sekiranya tuan-tuan macam Allah dekat sini Minah nikah dengan Ali, dia ada seorang nama anak, nama Ali Soghir, nama Ali Soghir. Maka dekat sini tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat juga pusaka. Dia akan dapat baki bersama-sama, disebut sebagai asabah. Dia akan dapat asabah. Kenapa? Sebab ada anak lelaki, adik-beradik lelaki. Ini disebut dalam bahasa Arab akhun mubarakun. Saudara bawa berkat. Sebab ada dia ni, dapatlah sikit pusaka pada Noh. Kalau ada baki dan adik-beradik seibu stay hebat lagi, dia tetap akan dapat 1/3 ataupun 1/6. Ini bagi yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik. Fa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa. Tapi jika sekiranya si mati itu, yang kalalah tu mati, dia tidak ada anak, tapi dia ada adik-beradik laki dan perempuan. Falidzakari mislu hazzin unsayain,
maka bagi lelaki akan dapat dua gandaan daripada anak perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kamu supaya kamu tidak sesat. Tengok hebat tuan-tuan ya. Itu sebab saya sebut faraid ni bukan ilmu yang kaling-kaling. Bukan ilmu yang biasa-biasa, tapi ilmu yang membicarakan tentang hukum Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita sedar bahawa bagaimana hebatnya Allah tetapkan dengan syarat-syaratnya dengan pembelajaran ini untuk kita tahu hak-hak kita.